Dan tahniah kepada Perdana Menteri dan kepada semua penjawat awam yang terlibat atas segala kejayaan dan persiapan dan seterusnya merealisasikan pembentangan belanjawan tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan kepada mendiang James Masing, rakan lama yang telah kembali, ya, dan condolence to all the family. Datuk Yang di-Pertua, hutang negara. Negara telah mengarungi pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun, iaitu sejak bulan November 2019. Sehingga ke saat ini wabak ini telah meragut nyawa seramai 28,000 orang rakyat Malaysia. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mereka yang terlibat. Setinggi penghargaan juga saya panjangkan kepada pegawai barisan hadapan kita yang tanpa penat lelah berjuang berkorban untuk negara demi untuk melindungi kita semua daripada wabak ini. Datuk Yang di-Pertua, sepanjang lebih 2 tahun ini, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 580 bilion dalam 8 pakej stimulus yang diumumkan. Bukan itu sahaja, pada tahun 2020, kerajaan juga telah mengumumkan belanjawan negara sebanyak 314.8 bilion. Pada tahun 2021, sebagaimana yang diumumkan Jumaat lalu, jumlah belanjawan adalah 322.5 bilion dan merupakan belanjawan tertinggi dalam sejarah negara. Oleh yang demikian, mengikut perkiraan, sepanjang 23 bulan sahaja pandemik bermula, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 1.22 trilion wang rakyat untuk berhadapan wabak COVID-19 dan mengharungi kemelesetan ekonomi. Ini merupakan peruntukan belanjawan dan pakej stimulus yang sangat besar bagi tempoh tidak sampai 2 tahun. Dengan jumlah sebesar ini, nescaya rakyat berharap pulangan ataupun return on investment yang baik kepada negara. Walau bagaimanapun, untuk rekod di kala pandemik melanda Indonesia dan Singapura tidak mengumumkan belanjawan terbesar dalam sejarah negara mereka, namun hasilnya tetap jauh lebih baik daripada negara kita. Pada tahun 2020 juga, kita turut umumkan belanjawan terbesar dalam sejarah negara, namun sasaran pertumbuhan KDNK 6 sehingga 7% yang disasarkan oleh Kementerian Kewangan tidak dapat kita capai. Kadar pertumbuhan negara hanya pada kadar 3 hingga 4% saja. Justru perlu kita musabah diri dan menentukan sama ada kesemua peruntukan wang rakyat sebanyak 1.22 trilion itu ditadbir urus dengan baik dan dibelanjakan dengan berhemah. Datuk Yang di-Pertua, seperkara lagi yang ingin saya bangkitkan, memandangkan terdapat beberapa lockdown yang diumumkan sepanjang tahun 2020. 21, saya berpandangan banyak perbelanjaan yang boleh dijimatkan. Sebagai contoh, belanja mengurus untuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran semestinya makin rendah dari tahun sebelumnya, memandangkan aktiviti pelajaran tidak berjalan seperti biasa. Sama juga dengan perbelanjaan pembangunan, memandangkan aktiviti ekonomi tidak berjalan seperti kebiasaannya. Nescaya kerajaan mempunyai penjimatan daripada perbelanjaan lepas. Oleh yang demikian, adalah penting bagi pihak kerajaan memperjelaskan kepada rakyat berapa penjimatan yang dibuat untuk 2020, 2021 memandangkan ekonomi negara dan kebanyakan sektor sosial tidak dibuka sepenuhnya. Di samping itu juga, dikala negara menghadapi ketidaktentuan ekonomi, saya berpandangan peruntukan untuk pertahanan dan juga peruntukan untuk Kementerian Dalam Negeri serta projek mega perlulah dibuat secara berhemah dan tidak menjadikan keutamaan kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, bagi menanggung jumlah belanjawan dan perbelanjaan yang besar sepanjang 2 tahun kebelakangan ini, kerajaan juga lebih meningkatkan tahap kadar hutang, kadar berbanding KDNK daripada 55% kepada tahun 2019 kepada 65% untuk tahun 2021. Sekiranya boleh saya bandingkan dengan 5 negara membangun di Asia, setakat ini hutang negara bagi Indonesia ialah 41%. Filipina 52%, Thailand 48%, Vietnam 37%. Malaysia pula dilaporkan setakat ini sebanyak 62%. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kadar hutang
negara yang tinggi antara negara membangun di Asia. Kesan hutang negara ini untuk jangka panjang mungkin tidak dirasai oleh generasi kita, namun perlulah berpada-pada agar anak cucu kita tidak merasa bebanannya kelak. Datu Yang di-Pertua, ketirisan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara baru-baru ini, hutang negara kian meningkat dan amat membimbangkan. Kerajaan dilaporkan mengambil hutang baru untuk membayar hutang yang lebih matang. Bila negara berhutang begitu banyak, kita perlu lihat dan tekankan cara kerajaan berbelanja. Sebaliknya, perbelanjaan kerajaan perlu dilakukan dengan cara berhemah tanpa pembaziran. Kerajaan juga perlu mengambil tindakan tegas untuk mengelakkan ketirisan dan rasuah secara total. Jika kita lihat laporan audit 2020 baru-baru ini, mendakkan bahawa terdapat kerugian wang awam pembaziran kepada kerajaan berjumlah 620 juta ringgit. Ini disebabkan oleh ketidakpatuhan kementerian dan jabatan persekutuan terhadap pengurusan keuangan. Dalam belanjawan 2022, peruntukan untuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri ada 16 bilion dan 17 bilion. Namun jika kita lihat pendedahan yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara untuk tahun 2020, terdapat banyak ketirisan yang berlaku. Sebagai contoh, projek U-Custom, kelolaan Jabatan Custom di Raja Malaysia, sebanyak 273 juta telah dibayar sejak 8 tahun projek bermula. Namun sehingga kini, projek tersebut masih tidak disiapkan oleh vendor walaupun dibenarkan pelanjutan sebanyak 5 kali. Selain daripada itu juga, mengenai kes kapal peronda LCS TLDM yang didedakan oleh Public Account Committee baru-baru ini pula, turut dilaporkan bahawa 6.08 bilion ringgit telah pun dibayar, namun tiada satu pun kapal peronda tersebut dapat diserahkan kepada TLDM. Ketirisan demi ketirisan yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara ini adalah sangat membimbangkan. Kerajaan adalah disarankan untuk mengambil pendekatan yang lebih jitu untuk memperkukuhkan pentadbiran urus kerajaan. Datu Yang di-Pertua, di samping itu juga, segala peruntukan yang digunakan untuk meneruskan operasi kementerian perlulah diguna secara optimum. Aset yang sedia ada perlu dinilai kembali keberkesanannya. Sebagai contoh, kem tentera di Lokawi, kem tentera Paradise di Kota Belud, namanya pun Paradise. Saya cadangkan dipindah ke kawasan yang amat memerlukan, di Ladatu, di Kunak, di Semporna, di Sendakan, di mana kawasan ini lebih memerlukan pemantauan tentera kita. Ini kena ancaman yang ada sentiasa seterusnya menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Datu Yang di-Pertua, hasil kerajaan. Saya mencadangkan mengenakan luxury tax. Mengikut Kementerian Keuangan, hasil negara pada tahun 2020 ada lebih rendah daripada perbelanjaan kerajaan. Makanya, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan dalam beranjawan baru-baru ini, defisit negara untuk tahun 2022 dijangka menghampiri 100 bilion ringgit. Jika kita perhatikan pada tahun 2019, ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, hasil negara meningkat sebanyak 12% berbanding tahun sebelumnya kepada 264.42 bilion. Pada tahun 2020, terdapat penurunan sebanyak 14.9% kepada 222.08 bilion ringgit. Ini boleh dijelaskan memandangkan terdapat beberapa kali ekonomi ditutup pada tahun 2020. Dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, saya melihat tiada polisi yang menyeluruh untuk meningkatkan hasil kerajaan. Satu-satunya yang saya nampak signifikan ialah apa yang disebut dalam belanjawan tersebut ialah cukai makmur, iaitu satu bentuk windfall tax dengan izin yang dikenakan secara one-off kepada perusahaan yang mempunyai keuntungan melebihi 100 juta ringgit setahun. Oleh demikian, saya ingin mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan untuk mengenakan luxury tax atau cukai kemewahan bagi setiap pembelian berangan dan perkhidmatan mewah non-essential yang melampaui harga tertentu. Berangan mewah yang boleh dikenakan cukai adalah seperti supercar, kapal layar, jet pribadi, barangan kemas bernilai tinggi dan barangan mewah yang lain. Untuk makluman mengenai luxury tax ini dilakukan oleh negara maju sejak sekian lama.
Di rantau Asia, Thailand, Indonesia juga turut mengenakan cukai kemewahan ini kepada rakyat mereka. Jadi sekiranya kerajaan setuju untuk melaksanakan cadangan ini, ia tidak menjadikan Malaysia satu-satu negara yang akan mengenakan cukai sedemikian kepada rakyatnya. Sabah dan Sarawak, Datuk Yang di-Pertua. Di bawah belanjaan ini, peruntukan pembangunan yang diberikan kepada Sabah adalah 5.2 bilion, Sarawak 4.6 bilion. Ini meliputi hanya 304% daripada keseluruhan nilai belanjawan 322.5 bilion. Namun demikian, untuk rekod pada tahun 2020, Sabah dan Sarawak menyumbang lebih daripada 140 bilion melalui keuntungan hasil petroleum kepada kerajaan persekutuan. Ini tidak termasuk teks 40% yang dipungut oleh kerajaan persekutuan. Ini merangkumi 45% daripada jumlah belanjawan 2022. Satu jumlah yang besar, tapi peruntukan yang diberikan kepada kedua-dua wilayah Borneo ini masih tidak signifikan untuk membantu melonjakkan pembangunan di kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak, memandangkan mereka akan jauh ketinggalan daripada sudut pembangunan yang ada. Datuk Yang di-Pertua, sangat jelas sekali Sabah dan Sarawak disisihkan oleh kerajaan persekutuan. Dalam belanjawan ini, peruntukan yang diberikan kepada kaum Cina ialah 200 juta ringgit. Kaum India ialah 145 juta ringgit. Orang asli adalah 247 juta ringgit. Peruntukan pembangunan untuk semua kaum di Sabah dan Sarawak, kedua-dua wilayah, hanya 10 juta ringgit. Di manakah keadilannya ini? Saya berpendirian untuk mencapai kemakmuran dalam negara, kerajaan perlu berlaku adil kepada semua negeri. Janji yang dibuat kepada Sabah dan Sarawak ketika penubuhan Malaysia pada tahun 1963 mesti dikotakan untuk kebaikan bersama, untuk menyelamatkan Malaysia supaya kita dapat stabilkan keamanan kesejahteraan di negara ini. Penuhi apa yang telah kita meterai perjanjian penubuhan Malaysia. Hanya dengan pembahagian kekayaan dan sumber yang adil dan seksama saja yang boleh membuat kita hidup dalam keadaan sejahtera berdaya maju. Datuk Yang di-Pertua di dalam belanjawan 2022 ini juga memperuntukkan 200 juta pembiayaan kos pengangkutan di kawasan luar bandar, termasuk Sabah dan Sarawak. Menteri Keuangan saya dengar, dia umumkan subsidi bagi untuk pengangkutan awam, iaitu di kawasan seperti Bario Bakalan, Long Pasir, Kudat. Di Long Pasir tidak ada lapangan terbang strip. Saya tak tahu dari mana peruntukan ini akan digunakan. Kalau dia gunakan untuk semata-mata Kota Kinabalu, Tawau, itu bukannya kawasan luar bandar. Di dalam belanjawan, namun demikian, setakat ini tiada penerbangan yang dibuat di kawasan Kudat, Long Pasir. Jadi kita memerlukan penjelasan daripada pihak kerajaan bagaimana subsidi ini akan dilaksanakan memandangkan tiada pengangkutan udara yang menghubungi daerah berkenaan. Tenaga kerja graduan, Datuk Yang di-Pertua. Mengenai tenaga kerja negara, saya mengalu-alukan cadangan program jaminan Kerajaan Keluarga Malaysia. Kerajaan menggalakkan syarikat tempatan mengambil pekerja baru dalam memberikan subsidi upah dan gaji bagi tempoh 6 bulan pertama. Dalam gaji minimum 1,200, namun sekiranya diperhatikan tiada penekanan yang jitu untuk mengatasi isu graduan baru dan masalah job mismatching dalam pasaran. Pada tahun 2020, direkodkan seramai 260,000 orang siswaza yang sedia untuk masuk ke pasaran kerja. Namun jumlah pekerja mengikuti kelayakan tersedia untuk siswaza dalam negara pada tahun 2020 hanya 73,000 pekerjaan, merosot 31,000. Pada tahun 2020, sebanyak 1.89 juta lepasan siswaja bekerja dalam sektor separuh mahir tanpa kemahiran. Ini merangkumi 37% jumlah pekerja yang mempunyai kelayakan lepasan ijazah. Ini bermakna pada tahun 2020, sebanyak 1.8 juta pekerja yang sepatutnya dihaskan untuk lepasan SPM dan diploma diisi oleh pekerja siswaza. This is mismatching yang kita katakan. Sehubungan dengan itu, saya merayu agar kerajaan menyediakan polisi yang efektif bagi menangani isu pekerja graduan yang baru untuk mengelakkan. Berhubung dengan pekerjaan dalam SME, di bawah program jaminan kerja keluarga Malaysia ini juga sebanyak 4.8 bilion
telah diperuntukkan oleh kerajaan bertujuan untuk menyediakan pekerjaan dan memberi subsidi upah kepada syarikat dalam negara untuk mengambil pekerja termasuk graduan. Namun demikian, belanjawan ini tidak mengutamakan bantuan kepada syarikat tempatan, SME, SMI. Bantuan yang diberikan hanya dalam bentuk pemberian pinjaman mengikut laporan di Parlimen oleh Menteri Pembangunan Usahawan pada 28 September 2021 sebanyak 37,000 syarikat perusahaan kecil dan sederhana terjejas gulung tikar sepanjang wabak melanda. Persoalannya, walaupun kerajaan menyediakan polisi pengambilan kerja, ia tidak menyelesaikan isu fundamental. Kebanyakan syarikat tempatan di negara ini sudah pun tutup atau tidak mampu mengambil pekerja. Akibatnya isu pengangguran masih tidak dapat diatasi walaupun jumlah banyak diperuntukkan untuk tujuan ini. Sektor perkhidmatan, Datuk Yang di-Pertua, mengikut laporan ASEAN Statistik Yearbook 2020, konsentrasi tenaga rakyat Malaysia pada 10 tahun kebelakangan ini adalah dalam sektor perkhidmatan, iaitu sebanyak 35% daripada keseluruhan tenaga rakyat di negara ini. Untuk rekod, Malaysia merupakan negara dalam ASEAN yang mempunyai peratusan tertinggi dalam sektor perkhidmatan. Saya percaya keadaan ini berlaku berdasarkan polisi kerajaan terdahulu di bawah dasar transformasi negara memberi keutamaan kepada sektor perkhidmatan berbanding sektor perindustrian. Namun demikian, jika kita perhatikan di kala pandemik dan negara menghadapi kemelesan ekonomi, sektor perkhidmatan terjejas teruk memandangkan sektor ekonomi banyak yang tutup. Sektor perkilangan dalam industri perlu ataupun essential industry diteruskan seperti biasa walaupun negara berhadapan perintah kawalan penggerakan. Oleh yang demikian, boleh dikatakan bahawa perkilangan merupakan sektor yang tahan lasak, resilient dengan izin, dengan perkembangan ekonomi semasa. Tenaga kerja dalam sektor ini mempunyai jaminan yang lebih tinggi untuk kekal bekerja banding dengan pekerjaan dalam sektor perkhidmatan. Hubungan itu ingin saya sarankan agar kerajaan mengkaji semula kedudukan sektor perindustrian dalam pemangkin ekonomi negara sebagaimana yang berlaku pada tahun 1990-an bila mana Malaysia digelar Tiger of ASEAN. Tidak ada seharusnya diletakkan, diketepikan untuk memberi keutamaan kepada sektor perkhidmatan semata-mata. Aktiviti perancakan ekonomi, Datuk Yang di-Pertua, digital, IoT dan AI. Datuk Yang di-Pertua, setelah mengkaji belanjawan yang diumumkan baru-baru ini, saya lihat tiada pendekatan yang lebih jelas daripada kerajaan untuk merancangkan ekonomi negara selepas pandemik akhir. Kita masih menanti pembentangan Industrial Master Plan yang baru yang sudah pun tamat pada tahun 2020. Apa yang diharapkan agar kerajaan turut mempertimbangkan industri masa depan, future industry, dalam rencana dasar perindustrian ekonomi digital, Internet of Things and Artificial Intelligence perlulah menjadi teras dasar tersebut agar ekonomi negara terus mampan dan mampu bersaing dengan negara maju. Polisi kerajaan dasar sabotaj negara perlu juga diperincikan. Lebih keuntungan kelapa sawit, Datuk Yang di-Pertua. Terdapat juga cadangan di bawah belanjawan ini untuk menaikkan kadar lebih keuntungan kelapa sawit daripada 1.5% kepada 3% untuk pekebun di Sabah dan Sarawak. Ini bertujuan untuk menyamakan kadar lebih tersebut dengan lebih di Semenanjung Malaysia. Saya bantah dan tidak setuju dengan tindak cadangan ini kerana terdapat cukai jualan yang dikenakan oleh kerajaan negeri bagi keuntungan yang sama. Double taxation dikenakan kepada peladang-peladang yang ada di peringkat negeri Sabah yang ada. Dan ini jelas, cukuplah minyak pun dah dapat, gas pun dah diperoleh. Ini kan lagi kelapa sawit yang kita nakkan supaya kita pungut daripada negeri Sabah. Perjanjian 63, kita dah nyatakan 40% of the tax collected dengan izin must be returned back to Sabah. Tapi malangnya hari ini dah kita bergantung dengan kelapa sawit. Tax by the state government, tax by the federal government, you can imagine dengan izin, ia akan membebankan sektor peladangan di peringkat bukan hanya negara kita, khususnya di peringkat negeri. Datuk Yang di-Pertua, sebagai penutup saya berpendirian belanjawan yang diumumkan baru-baru ini lebih menjurus kepada elemen good feel factor ataupun beli jiwa. Tiada penekanan khusus dibuat atas usaha kerajaan bagi menurunkan kadar hutang negara. Tiada juga pendekatan jelas untuk merancangkan ekonomi negara Malaysia. Saya berpendirian belanjawan negara tidak patut menjadikan treasure chest
pada mana-mana golongan untuk mengambil kesempatan dan membuat keuntungan. Tindakan tegas perlu diambil kepada mereka yang melakukan ketirisan, rasuah dan salah guna kuasa. Terima kasih Datuk Yang Tua, oleh kerana masa tidak mengizinkan ruang yang diberikan kepada saya. Saya memohon mencadangkan beberapa perkara yang saya telah utamakan dalam sesi perbahasan belanjawan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna Sekarang.